Akhirnya isu Menara KL yang menjadi tanda tanya ramai orang, siapakah dalang sebenar penjualan Menara KL? Ini memang satu penjualan yang mencurigakan, yang menjadi tanda tanya 3 juta rakyat Malaysia, menjadi tanda tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Perdana Menteri yang lain. Setelah isu penjualan Menara KL ini, yang dilihat SPRM telah membuat siasatan dan akhirnya pendedahan daripada bekas Menteri Telekomunikasi dan Multimedia Anwar Musa mendedahkan satu nama yang akan disaman. Oke baik, sebelum saya meneruskan isu Menara KL, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk share video ini supaya seluruh Malaysia tahu tentang isu ini, dan tekan butang like, subscribe channel ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih sudah menyokong channel ini sehingga mencapai 100.000 subscriber. Isu Menara KL yang menjadi perbualan ramai orang, Anwar Musa arah peguam untuk saman Razlan Rafi. Akhirnya satu nama telah dikeluarkan untuk disaman, kata Anwar Musa. Beliau telah mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap anggota Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Razlan Rafi atas dakwaan memfitnahnya dalam isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia mengarahkan tindakan sama terhadap bekas aktivis mahasiswa Adrian Lim Chi En dan bekas wartawan K. Pragalat Kumar. Katanya, dia tidak pilihan lain susulan pelbagai kenyataan yang mengelirukan sejak tercetus polemik berhubung Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual senyap-senyap oleh Telekom Malaysia. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu membuat fitnah yang menjejaskan image dan reputasi serta memberi kesan yang mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri, katanya. Pada 30 Desember yang lalu, pengurusan Menara KL, Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, MKLSB, Hydroshopee Sdn Bhd juga berkata tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan maklumat palsu atau fitnah. Hydroshopee menegaskan semua urus niaga berkaitan MKLSB dilakukan mengikut undang-undang serta dan melalui usaha-usaha yang wajar. Menulis di media sosial juga, Anwar Musa berkata pihaknya juga sedang cuba untuk mengenal pasti pihak yang membuat dakwaan di media sosial tanpa menggunakan identiti sebenar. Setiap perkara berbangkit, terutama yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara, perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib. Semua pihak perlu memberikan kerjasama, serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Adakah sekiranya benar banyak fitnah dan banyak berita palsu disebarkan? Apakah status terkini isu Menara KL ini, adakah benar-benar sudah dijual? Dan kepada siapa dijual? Dan kenapa benda yang memberi kebaikan, menguntungkan Malaysia, menguntungkan negara, tiba-tiba dijual? Ini memang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri. Pada pendapat saya, tidak relevan isu Menara KL dijual. Ataupun sebenarnya Menara KL tidak dijual pun. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua? Jadi akhirnya, Tan Sri Anwar Musa telah membuat satu pendedahan isu Menara KL, di mana Anwar Musa akhirnya mengarahkan peguam untuk menyaman Razlan Rafi, mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan terhadap anggota Majelis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, Muhammad Razlan Rafi atas dakwaan memfitnahnya dalam isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Akhirnya satu pendedahan, satu kenyataan mengejutkan daripada Sanusi. Seperti yang kita tahu, Sanusi adalah antara pemimpin daripada pembangkang yang lantang mempertikaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, khususnya DAP. Oke baik, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu kenyataan daripada Sanusi yang sangat mengejutkan yang saya ingin kongsikan dengan kamu, yang berbunyi seperti ini. Suruh dia buktikan judi boleh bentuk keharmonian kaum, kata Sanusi. Oke baik, sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyokong channel ini
sehingga saya telah mencapai 100k subscriber. Jangan lupa tekan butang like, tinggalkan komen, share video ini supaya seluruh Malaysia tahu tentang isu hangat hari ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mempertimbangkan semula keputusan untuk menamatkan semua lesen perjudian dan loteri di negeri itu. Beliau berkata, judi bukan hanya isu untuk satu kaum saja, sebaliknya judi sudah merosakkan semua kaum di negara ini. Kita kembali semula dengan kenyataan daripada Sanusi. Beliau menyuruh satu ataupun seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada DAP, untuk membuktikan bahwa judi boleh bentuk keharmonian kaum. Adakah sebenarnya Sanusi minta penyelesaian, meminta solusi supaya beliau tahu bahwa judi pun akan membentuk keharmonian kaum? Adakah sebenarnya Sanusi pun menyokong judi? Pemimpin-pemimpin PAS yang lain pun menyokong judi. Pemimpin Perikatan Nasional pun menyokong judi. Kita coba imbas kembali dengan kenyataan Anwar Ibrahim sebelum ini yang menyatakan Perikatan Nasional dapat tajaan daripada syarikat perjudian. Semasa mereka berkempen, masa PRU15, mereka mendapat tajaan daripada syarikat perjudian. Jadi adakah wajar Sanusi pada hari ini di bawah Perikatan Nasional yang mempertikaikan bahwa judi boleh bentuk keharmonian kaum? Adakah beliau tidak ingat apa yang dilakukan oleh PN sebelum ini? Sekiranya benar apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan, sekiranya benar apa yang didedahkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini berkenaan dengan syarikat perjudian yang telah menajah Perikatan Nasional untuk PRU15 untuk kempen, kalau ini benar, kenapa Sanusi tiba-tiba membuat kenyataan begini? Yang mengatakan, suruh dia buktikan judi boleh bentuk keharmonian kaum. Kata Sanusi, adakah sebenarnya Sanusi pun sokong judi? Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Katanya, kita takkan ada pertimbangan semula. Ini bukan isu satu kaum, tetapi judi merosakkan ke semua kaum menurutnya. Judi tak pernah jadi alat membentuk keharmonian kaum. Beliau juga berkata demikian, bagi mengulas mengenai harapan setiausaha DAP negeri, Teh Swee Leong, agar kerajaan negeri dapat mempertimbangkan semula keputusan menamatkan semua lesen perjudian dan loteri di Kedah. Swee Leong berkata, langkah itu wajar dipertimbangkan semula, bertujuan mengekalkan keharmonian kaum dan mengawal masalah sosial. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, Swee Leong terlebih dahulu diminta untuk membuktikan judi boleh membentuk keharmonian kaum. Andai kata tiba-tiba Swee Leong dapat membuktikan, adakah Sanusi, Hadi, dan beberapa pemimpin PN yang lain pun akan mengikut apa yang dilakukan oleh Swee Leong? Apa yang dilakukan oleh pemimpin DAP tersebut? Adakah sebenarnya mereka pun menyokong judi dengan meminta Swee Leong untuk membuktikan bahwa judi boleh membentuk keharmonian? Kalau benar-benar boleh membentukkan keharmonian, sudah pasti Muhyiddin dan beberapa pemimpin PN yang lain akan mengikut jejak Swee Leong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Bagi saya tidak juga setuju, tapi saya juga tidak setuju. Saya bukan kata apa yang dinyatakan oleh Swee Leong ini benar, ataupun apa yang dinyatakan oleh Sanusi ini salah. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah berkenan berita hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya.